A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Idh yakhsha sidrata ma yaghsha. Situ dah. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Ayat Quran tu. Walaupun tak ada firman, kita kena bubuh lah. Soalan kata gini lah. Idh yaghsha, yakni firman Allah Ta'ala. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Tu satu ayat sekat tu. Ni ayat lain pula. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Ni duduk dalam surah An-Najmi. Ambil di idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Sekat tu duduk dalam surah An-Najmi ayat 16 situ. Ambil di ma zaghal basaru wa ma tagha tu dalam surah An-Najmi juga ayat 17. Ambil situ. Tengok apa makna dia. Tuhan kata tak kalau berbalik-balik. Baca lagu tu lah. Tak kalau berbalik-balik oleh sidrah itu barang rupa yang berbalik-balik. Tu betul oleh sidrah tu nak akan situ tu. Dia panggil maf'ul muqaddam tu. Dengan as-sidrata ayat Quran. Nak gini betul dulu. Kik bawah tu. Kik betul oleh tu. Tak kala berbalik-balik oleh. Kik betul oleh tu. Nak akan buah akan di bawah. Nak akan di bawah tu. Naknya akan. Tengoklah berarti situ. Sini payah sikit sini. Peliknya nah baru dalam syurga ni pelik ni. Tu dia panggil tak kalau berbalik-balik. Yakni bertukar-tukar. Yakni tak kalau berbalik-balik. Yakni bertukar-tukar akan sidrah itu. Nak akan tu. Berbalik-balik ni maknanya bertukar-tukar lah. Tukar-tukar. Kalau nak tulis tukar kena buh ra belakang. Tak kalau berbalik-balik yakni bertukar-tukar akan sidrah itu. Akan sidrah itu yakni sidratul muntaha tu lah.
akan sidrah itu, yakni sidratul muntaha. Apa makna sidrah dulu? Satu pokok kayu berdagu. Sidrah ni makna satu pohon kayu berdagu. Sidrah. Duduk di atas langit yang ke berapa dah dulu? Langit yang yang ketujuh. Sidrah ni. Berbalik-balik tu nak ulih cakap. Ulih barang. Barang tu jadi fa'il pada berbalik-balik tu. Ulih barang rupa yang berbalik-balik. Ulih barang rupa yang berbalik-balik. Gapo tu? Barang rupa yang berbalik-balik tu. Ni bayan pada kata barang tu ataupun nak tafsir bagi barang. Apa barang? Nak bayar dulu. Daripada rupa burung. Daripada rupa burung dan lainnya, ni atas pada rupa burung tu. Dan lainnya, lain daripada rupa burung sana. Apa lainnya? Dah ambil betul lainnya dulu. Lepas tu kita kau surah lihat belakang. Tulis betul lainnya tu. Dan lainnya, lain daripada rupa burung tu. Tu. Apa lainnya? Lainnya situ tu. Nah, kata setengah ulamanya. Hamparan yang dibuatkan daripada amah. Ya lagu ni ya pohon kayu berdarah ni. Hok duk dalam hok duk dalam langit yang ketujuh tu. Pelik tak pelik dia saat ni tu. Seolah kata duk tukar-tukar nampak rupa. Ya pohon kayu berdarah duk dalam langit yang ketujuh. Di pohon darah tu, di pohon darah pokok kayu panggil sidrah tu, pohon kayu berdarah tu duk bertukar-tukar. Keke nampak rupa burung. Apa tak? Duk klik. Salah kata tapi tak ada bunyilah mana tu tak tahu juga tu, tapi nak boleh nampak. Nampak rupa burung. Jadi sebab duk tukar sama tu. Keke nampak rupa burung. Keke nampak hamparan yang dibuat daripada mah. Duk tukar sama tu. Kling. Salah kata di pohon pokok berdarah tu, pohon kayu berdarah. Duk lagu tu. Duk tukar, duk balik-balik. Tu maknanya. Pelik tak pelik dah. Nabi sore ya boleh tengok. Nabi. Nabi lain, tak ada berlaku langsung pun Isra' Mi'raj di atas dia. Malaikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sore je. Tu. Makna kata molek lah. Balah mana rupa dia nyo dah. Tubik rupa klik-kelak kedak tu. Hak tu wallah alam lah. Kita royak nak nampak sedap. Pohon kayu berdarah tu, sidrah tu. Di pohon kayu berdarah tu duk bertukar-tukar rupa. Keke nampak rupa burung. Apalah bagi budak main tu. Bunyi suara kling. Mata yang nampak lah. Dah alih kat mana tu? Duk berbalik-balik, duk bertukar-tukar. Keke nampak rupa burung, keke nampak rupa mata lut-lut. Molek lah. Cah. Duduk parah. Klik. Di pohon darah saat ni tu. Tu nak kata ajaib. Benda yang pelik-pelik. Hak Allah Ta'ala Nabi kita tengok waktu naik Mi'raj, naik langit ni kan ni. Tu. Sebab tu tulis sikit betul lainnya tu. Kalau nak wisapa Nabi nak Nabi belah dia tu, nak ambil di faedah tu bawah tu. Sedap sikit juga tu. Tulis betul lainnya dulu. Seperti tulis betul lainnya tu. Seperti hamparan yang dibuat daripada emas, daripada emas lah. Tu lainnya, yakni seperti hamparan yang dibuat daripada emas. Tulis lagi. Dan juga
rupa-rupa malaikat yang bertasbih. Dan juga rupa-rupa malaikat yang bertasbih. Dan juga rupa-rupa malaikat yang bertasbih. Dobit lagi. Dan rupa permata lu'lu'. Mata. Dan rupa permata lu'lu'. Dan rupa permata lu'lu'. Tulis lagi. Dan sebagainya. Habis itu. Dan sebagainya. Itu di antara. Di pokok kayu sidrah tu. Di pokok, di pahung kayu berdara tu Fik Soleh duk bertukar-tukar. Keke nampak rupa burung. Keke nampak haparai yang dibuat daripada emas. Mana kata banyak lagi lah. Dia duk berklik-klik di pahung tu. Di pahung berdara saat ni tu. Besar pahung tu. Besar pahung tu. Kira daun dia nah. Daun pahung berdara tu besar tak besar saat ni tu kata ulamanya 500 tahun perjalanan ni. Besar tak besar dia. Pokok sidrah, pokok pahung kayu berdara tu daun dia tu 500 tahun perjalanan ni. Daun dia sekeping tu. Kalau kita berjalan di atas tu ambil di pucuk ni nak sapa di pucuk dapat tu 500 tahun perjalanan ni. Besar tak? Besar. Kena nak banding dengan pengetah tek kuku ya. Nak banding dengan daun pauh ni. Halus daun pauh ni. Besar tak besar. Tu kata setengah ulama lagi nya sekiranya kalau kuda lari di atas tu. Mana? Kuda lari di atas daun darah sana tu 500 tahun tak suk lagi sana tu. Lari derah lah. Kuda sana tu. Tak suk lagi besar tak besar. Pahang besar mana tu wallah alam lah. Roliknya kalau batang dengan darah nak besar tu. Batai yang ngendang besar no. Besar batai lagi tengok pempau. Daun dia dengan besar. Apa daun dia dengan batai besar nak ki. Besar batai tak? Tapi paham darah besar mana tu wallah alam malah dok kare. Mau dosa pula. Dok bahu. Tu. Nabi kita ya boleh tengok benda lagu tu. Habis itu. Habis ya situ. Barang yang meheran akan barang tu meheran fa'il oleh akal. Nak oleh seka tu. Barang yang meheran akan barang tu meheran oleh akal. Oleh akal dobit sikit. Tulis betul barang yang meheran akan dia oleh akal tu yakni. Awak maksud situ sikit. Barang yang meheran akan dia oleh akal tu. Awak maksud situ sikit. Yakni barang yang akal merasa pelik. Yakni barang yang akal merasa pelik. Yakni barang yang akal merasa pelik. Tulis lagi. Kerana tidak sengka. Kerana tidak sengka-sengka bahawa adanya di alam ini. Yakni barang yang akal merasa pelik kerana tidak sengka-sengka bahawa adanya di alam ini. Bahawa adanya di alam ini. Nabi tu waktu dia naik Mi'raj saat itu, Nabi tengok pohon kayu berdara saat itu, akal fikiran Nabi jadi rasa pelik. Tak biasa tengok. Molek tak molek, pelik tak pelik saat itu. Pohon berdara saat itu pelik tak pelik, akal fikiran Nabi boya tengok, heran Nabi. Tak seka-seka. Salah kata gitulah. Tak seka-seka kata nak ada di alam ini. Pahung peseng ni ada juga. Seolah kata gitu.
Akal Nabi tu jadi heran, pelik sungguh. Pohon kayu berdarah batu nampak duk berbalik-balik, duk bertukar-tukar. Di sidrah pohon berdarah tu rupa mana? Kakek nampak rupa burung, kakek nampak rupa permata lut-lut. Kakek nampak permata yakut. Nampak aku. Moleklah duk kling di pohon berdarah itu. Nabi heran, tak biasa tengok, peliknya. Tu waktu Nabi naik Mi'raj. Nabi naik ke langit itu boleh tengok. Ya pokok pohon kayu berdarah ni kalau dia mau tanya kita duk langit yang ke apa tu? Langit yang ke tujuh. Kata setengah ulama duk dalam langit yang ke-6. Sidrah pohon berdarah tu. Habis itu. Habis itu tu hak lain pula ni. Tiada berpaling oleh mata nyonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni mata Nabi tidak kelip. Nabi tengok seolah gini ya. Salah kata lagu tu. Mata Nabi tak kelip. Tak ada paling kanan, tak ada paling kiri. Tak berkelip Nabi tengok. Benda hak pelik ni tengok. Supaya kita tengok hak benda kita tak biasa tengok dah. Kita pergi mana-mana. Alio titik tak. Tapi Nabi bukan lagu tu. Kita tengok alio titik tak tengok darah. Jelak bila lah. Tu maksudnya mata Nabi tak berkelip, mata dia tengok. Peliknya dah. Tulis sikit. Tiada berpaling oleh matanya tu. Dobit betul tiada berpaling. Yakni tiada berpaling ke kanan dan ke kiri. Tu tiada berpaling oleh matanya, yakni tiada berpaling ke kanan dan ke kiri. Tu Nabi. Waktu Nabi naik Mi'raj saat ni tu, mata dia tu tak ada berkelip-kelip. Mata dia tu tak paling kanan, tak paling kiri. Tak pas mata. Adabnya Nabi. Kita kalau pergi mahlemah hitam habis sampai ke dapur. Wah, pesak habis. Tu kita. Makna kata kita tak ada adab. Nabi waktu dia naik Mi'raj, beradab dia tu terhadap Allah Ta'ala saat itu, mata dia tak ada berkelip-kelip. Tak ada kelip-kelip mata dia. Tak paling kanan, tak paling kiri. Hadap tak pas mata. Waktu duk naik ke langit saat itu. Tak tengok dah benda hak kanan, kiri tak tengok dah. Tak pas. Ya Nabi lagu tu, adab dia. Kalau kita ngaji kita apa dah? Kita caranya perangai Nabi tu. Kita apa dah? Kitab Syama'il, hadis Syama'il Muhammadiyah tu. Dia royak situ sifat perangai-perangai Nabi. Nabi ni kalau dia nak pergi mana-mana pun, kalau dia berjalan Nabi saat ni tu, dia nak pergi mana-mana saat ni Nabi dia tak paling kanan kiri. Dia hadap tak pas mata Nabi jalan. Kita kah habis dah balik mutu tu kah. Orang. Tu kita. Makna kata Allah, kita tak ada adab dalam perjalanan ni, kita tak ada. Nabi tak kita kiri kanan. Samalah waktu dia nak Mi'raj pun, tak mata dia tu tak paling kanan, tak paling kiri. Pergi semata. Habis situ. Dan tiada melalui pula ia mata Nabi tu. Dojak di mata apa tak apa. Dan tiada melalui dan tiada melalui pula ia matanya tu. Ia matanya wak dame wak akal tu. Dan tiada melalui pula ia matanya tu, mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Tu dia. Nah, apa maksud dengan kata tiada melalui? Dobit betul tiada melalui, yakni tiada melampaui batasan. Tu tiada melalui, yakni tiada melampaui batasan.
Tu maknanya. Tiada melalui, yakni tiada melampaui batasan. Tiada melalui itu takluk daripada memandangkan barang yang tiada diizin akan dia, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud? Nak goyak kata Nabi waktu dia naik Mi'raj saat itu. Nah, benar hak Allah Ta'ala tak izin we tengok, maka Nabi tak tengok. Maksudnya Nabi tengok hak Allah Ta'ala izin je. Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala izin we Nabi tengok gapo, Nabi tengok ga tu. Adapun benar hak Allah Ta'ala tak izin, Nabi kita tak tengok. Kita tengok belakang. Gimah demo tu peksa habis. Tahu habis katanya pabung tu ada apa nyakuk. Ada lubai dapur tu halus ya. Lagi. Oh, jangan nak ya. Tu kita tu. Apa dah? Demo panggil segi wak keluhu ya. Temu sampai dapur. Mata saat ni tu. Nabi dak waktu dia naik Mi'raj, Nabi tengok benar hak Tuhan izin je. Adapun benar hak Tuhan tak izin, Nabi kita tak tengok. Tulis sikit. Tulis betul barang yang tiada diizin akan dia tu, yakni benda hak Allah Ta'ala. Wak maksud situlah. Wak maksud situ. Barang yang tiada diizin akan dia, akan Nabi itu. Apa barang tiada diizin akan dia tu? Wak maksud situ, yakni benda hak Allah Ta'ala tidak izin. Yakni benda hak Allah Ta'ala tidak izin we Nabi tengok, maka Nabi pun tidak tengok. Yakni benda hak Allah Ta'ala tidak izin we Nabi tengok, yakni benda hak Allah Ta'ala tidak izin we Nabi tengok, maka Nabi pun tidak tengok. Tu. Maka Nabi pun tidak tengok. Ia panggil beradab Nabi terhadap Allah. Ni payah dah. Ini apa ni? Nak royak kata, setengah daripadanya kita boleh ambil buat dalil dah ni. Katanya, kita nak pergi mana-mana saat ni tu, kita kena beradab juga. Kita pergi baca kulhu mah demo. Kenapa tak? Pergi wakduri mah demo. Kita kena beradab lah. Kena ada adab maknanya. Akhlak mulia kena ada lah. Duk juru. Seolah kata gitu. Habis. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tu. Ni ayat Quran juga ni. Duduk dalam surah An-Najmi ayat 18. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Apa makna dia? Saya kata sungguhnya. Apa makna sungguhnya sini? Ada bit tu. Sungguhnya yakni demi kebesaranku. Sebab lam limau ta'ati apa? Limau ta'atil qasam. Apa jawab qasam soalah katanya. Tu. Sungguhnya yakni demi kebesaranku. Sungguhnya. Kedai lagu tu. Sungguhnya yakni demi kebesaranku. Sungguhnya telah melihat ia Nabi Muhammad tu, yakni akan setengah daripada beberapa. Kedai lagu tu. Telah melihat ia Nabi Muhammad tu, melihat daripada beberapa. Daripada beberapa, yakni akan setengah daripada beberapa tanda Tuhannya Nabi. Tanda Tuhan mana? Sifat.
yang amat besar. Yang amat besar. Gapo tu beberapa tanda Tuhan tu? Bayan pada beberapa. Daripada beberapa ajaib. Daripada ni. Jadi bayan pada kata beberapa tanda Tuhan tu. Wa'bo alih betul daripada. Wa'bo alih betul beberapa tanda Tuhan tu. Daripada beberapa ajaib malakut. Daripada beberapa ajaib malakut. Gapo tu? Dia panggil idafah sifat kepada mausuh ni, tukar sikit. Tulis situ. Daripada beberapa ajaib malakut, yakni daripada beberapa alam malakut yang ajaib. Tulis aku. Alam, ain, alif, lam, mim. Alam, tulis aku tu. Takdir mula. Daripada beberapa ajaib malakut. Tempat payah-payah tu kita kena ulai banyak kali sikit. Jangan lakah buat tempat payah kita lakah siap. Daripada beberapa ajaib malakut. Dobik. Yakni. Daripada. Beberapa. Yakni daripada beberapa. Alam. Malakut. Yang ajaib. Yakni daripada beberapa alam malakut yang ajaib. Tu mana alam malakut. Ia bermakna alam malakut ni, alam nu lah. Mana kata alam perkara yang gaib tu. Dobik sikit tak apa. Tulis betul apa dah alam malakut tu. Tulis betul alam malakut, betul malakut tu. Yakni tulis betul beberapa ajaib malakut pun tak ada apa tu lah ya. Yakni perkara. Yakni perkara yakni perkara yang pelik-pelik. Yakni perkara yang pelik-pelik yang ada di dalam alam malakut. Yakni perkara yang pelik-pelik yang ada di dalam alam malakut. Tu beberapa ajaib malakut tu dah baik situ, yakni perkara yang pelik-pelik yang ada di dalam alam malakut. Tulis lagi. Apa alam malakut? Iaitu tulis hubung. Iaitu alam malakut tu. Iaitu alam-alam. Iaitu alam-alam perkara yang gaib. Iaitu alam malakut tu. Iaitu alam-alam perkara yang gaib. Dia panggil alam malakut. Dia panggil alam gaib. Habis tu kata setengah ulama'nya. Waktu belah dada Nabi tu. Waktu belah dada Nabi tu, masa tu Nabi duduk dalam alam malakut. Masa tu. Ketika belah dada Nabi tu, Nabi duk tidur di Hijr Ismail. Ni kita royak saja gitu je lah. Kita tak biasa pergi Mekah. Ya ada Kaabah tu. Nabi duk tidur di Hijr Ismail tu. Duk tidur celah di antara pak dara dia dengan sepupu dia. Nabi duk tengah maknanya. Nabi duk tidur sini, pak dara dia duk sini, sepupu dia duk sini. Tu. Maka mari 3 orang malaikat. Malaikat Jibril seorang. Yang keduanya malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Kata setengah malaikat rahmat duk kilah 2 tu. 3 orang tu mari akik Nabi. Berak? Mari akik Nabi.
Nak pergi letak di satu tempat sana itu, di tepi air telaga, duduk di letak di telaga air Zam-Zam tu. Dia ada telaga tepi Kaabah situ dulu. Masa dulu Loning ni dia mau katuk habis dah. Loning ni dia mau pindah habis dah lah ni. Belah dada Nabi tu, masa tu Nabi duduk dalam alam gaib dah masa tu. Tu tak ada khabar apa, tak ada wasa pedih, tak ada wasa apa. Dia belah mik sini ni. Ni dia panggil lub. Ni. Gelang ni, gelang. Ni. Botek sini. Udama dobiknya tepat belah dada Nabi tu. Dah. Apabila orang Tino pakai tali tekak, tepat bawah loket duk dah. Sinilah. Tak usah kira orang pakai tali tekak bawah loket duk perut. Otak orang punah tak cukup tu. Ni hak sungati pakai sekat ni lah. Ni dekat. Ni sini. Belah ni sini belah ni. Belah sini turun ni. Bawah ada pusat lagi. Ke atas setengahnya. Nah, malaikat Jibril belah dada Nabi sini tak ambil daripada sini. Hingga sapa dekat-dekat nak sapa bulu ari-ari. Kena ada bulu ari. Bawah ada pusat bulu nama dah situ. Dia panggil bulu ari dia panggil. Nak royak bulu betul-betul doa pula. Sampai situ belah. Ambil hati Nabi, jantung Nabi tubik, belah pula di jantung tu. Tak ada belah dada dah. Ambil hati, belah pula hati situ. Wak tubik bahagian syaitan. Dia panggil wak tubik gapo? Darah hitam hak duk dalam hati kita tu. Tempat darah hitam tu lah dia panggil habuai syaitan tu. Tempat yang syaitan duk ngosak kita jadi was-was situ dah. Tapi Nabi dak lah. Kalau kita kat situ dah. Tengok bawah lah. Tengok bawah tak mau tak sapa pula. Tu dia panggil alam malakut. Dan dia panggil alam yang gaib lah. Ni pelik-pelik lah. Kalau gitu, lah mana tu nak misal beberapa ajaib malakut tu, beberapa perkara yang duduk dalam alam malakut tu. Waktu Nabi naik Mi'raj tengok nampak tu seperti rupa dua raf-raf. Berbaris malak tu. Seperti rupa dua raf-raf. Rupa dua raf-raf. Dua raf-raf mana sifat? Yang hijau oleh keduanya. Yang hijau keduanya dua raf-raf ni tu. Dua raf-raf ni kata setengah ulama gini makna. Dua raf-raf tulis situ, tak mau tak reti pula. Apa makna dua raf-raf tu? Gapo raf-raf tu gapo raf-raf tu? Tulis situ. Tulis betul raf-raf tu. Berkata setengah ulama. Raf-raf tulis tu. Berkata setengah ulama. Berkata setengah ulama. Raf-raf itu ialah. Berkata setengah ulama. Raf-raf itu ialah awan. Bukan awan ni. Awan. Alih, waw, alih, nun. Awan. Ti awal tu lah. Raf-raf itu ialah awan yang warna hijau. Raf-raf itu ialah awan yang warna hijau. Yang warna hijau. Tulis lagi. Yang meliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Nah, raf-raf itu ialah awan yang warna hijau yang meliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raf-raf ni maknanya ti awal lah. Ti awal yang warna yang warna hijau. Kita panggil ti awal dah. Ti awal yang warna hijau. Kalau Nabi naik Mi'raj boleh tengok benda pelik-pelik lah. Pelik-pelik belaka. Hak boleh tengok tu. Mana kata hak Nabi naik Mi'raj saat itu, hak Nabi tengok saat itu, benda pelik-pelik saat itu, apa dalam alam malakut saat itu, benda hak tak ada di atas dunia lah maknanya. Benda tak ada di atas hak ni, hak di bawah ni. Di atas tu pelik-pelik belaka. Tulis lagi. Dan kata setengah ulama, hamparan yang hijau.
Tu. Dan kata setengah ulama hamparan yang hijau. Dan kata setengah ulama hamparan yang hijau. Tulis lagi, tulis besok dulu. Dan kata setengah ulama dan kata setengah ulama malaikat yang berkhidmat pada Sidratul Muntaha. Dan kata setengah ulama malaikat yang berkhidmat pada Sidratul Muntaha. Dan kata setengah ulama malaikat yang berkhidmat pada Sidratul Muntaha. Ala kulihan benda pelak-pelak berlaku Nabi tengok pada malam Mi'raj saat itu. Napa dah salah? Pelak-pelak berlaku. Benda tak ada di atas muka ni bumi dunia oleh bawah tak ada. Bawa Nabi nak Mi'raj, oh pelak-pelak berlakulah. Sabit tu Nabi hari. Tak biasa tengok, kejut juga Nabi tu. Tu habis itu. Tu panggil seperti rupa dua raf-raf yang hijau keduanya, dua raf-raf saat itu. Dua raf-raf tu yang memenuhi sifat situ. Dua raf-raf tu yang memenuhi langit. Yang memenuhi berbaris tu. Dia panggil tulis saya dulu. Bukan yang memanah langit. Tak mahu dah faham memanahi langit ni supik langit. Kok mana pula Nabi nak Mi'raj? Wak tenu ke mana? Taklah yang memenuhi. Kalau baca tu betul-betul yang memanahi langit tu. Bukan baca lagu tu yang memenuhi langit. Tiap awal hijau tu. Hijau warna tiap awal tu. Rupa hak Nabi tengok pada waktu naik Mi'raj saat itu. Habis itu. Dan Jibril ni apa pada rupa dua raf-raf tu. Dan Jibril yakni rupa Jibril 600 sayap nyonya Jibril. Makna kata Nabi kita tengok ni benda hak pelak-pelak tu setengah daripadanya rupa dua raf-raf tadi. Tiap awal tu yang warna hijau duk meliputi Nabi. Dan setengah daripadanya pula Nabi tengok malaikat Jibril sayap dia semuanya neratus sayap. Jadi gini. Tubik soalan dia mau tanya kita, Nabi kita tengok malaikat Jibril rupa asal berapa kali? Perhati molek. Nah, tubik soalan dia mau tanya kita. Nabi tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok rupa malaikat Jibril rupa asal tu apa kali? Jawabnya dua kali. Satu di Bukit Jabal Nur. Nabi kita selak pitai tu kejut. Minta di malaikat Jibril nak tengok rupa asal. Bawa malaikat Jibril tengok rupa asal, kejut Nabi. Rebah. Sekali di situ tengok di Jabal Nur. Kali yang kedua saat ni tu Nabi tengok rupa malaikat Jibril yang asal saat ni tu di Sidratul Muntaha waktu naik Mi'raj. Bawa naik Mi'raj tu tak ada kejut dak lah. Bawa Nabi tengok kali yang kedua tu tak ada kejut baik-baik dululah. Tak ada selak pun lagi. Tak ada selak pun lagi. Tu setengah daripada perkara yang pelak-pelak tu. Jibril, malaikat Jibril 600 sayap. Ya semua malaikat ni hak jadi ketua malaikat Jibril ni. Oh jadi ketua. Semua malaikat ramai-ramai malaikat Jibril ni jadi ketua, jadi huana bagi. Jadi ketua. Dia ni gagah. Nah malaikat Jibril sifat dia dulu sebut dah, gagah dia, kuat dia, alim dia. Malaikat Jibril ni setengah daripada apa dah? Malaikat Jibril ni dia panggil jadi tok guru bagi Nabi. Nabi ngaji dengan dia. Sebut dulu kan? Nabi ngaji dengan dia. Lagi pula ingatan dia pun kuat. Ingatan dia tu tak lupa dah tu malaikat Jibril. Habis itu. Faidatun.
Sikit lagi boleh dah. Faidatun ai hazihi faidatun, bermula ini ialah satu faedah. Ni nak mula dah ni. Nak mula Isra' Mi'raj dah ni. Nak mula Isra' dah ni. Dia panggil pala cerita je dek sini dah ni. Dekat-dekat nak sapa dah ni. Sapa dah. Tengok. Telah ijma' segala ulama. Telah ijma' oleh segala ulama. Semua ulama saat ni tu kata gini, belakang aku banyak kenya. Dia kata mana? Bahwasanya Isra' dan Mi'raj itu, kita royak dah nak, Isra' makna apa, Mi'raj tu makna apa dulu. Isra' makna perjalanan Nabi. Jalan malam ambil daripada Masjidil Haram hingga sampai di Baitul Maqdis. Tu yang panggil Isra'. Adapun Mi'raj, naik ke langit. Nabi naik ke langit tu mulai daripada Baitul Maqdis terus naik ke langit. Tu. Jadi bahwasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya, Isra' dan Mi'raj tu dengan roh dan jasad. Tu bukan dengan dia tu, nak dengan roh dan jasad. Tu dia. Bukan dengan dia. Kita ada mau dengan dia tak tu? Naknya dengan saja, dengan roh, dan jasad. Bermaknanya Nabi kita naik Isra' Mi'raj tu, Nabi kita berlaku peristiwa Isra' Mi'raj di atas dia saat ni tu dengan roh dan jasad, bukan mimpi. Bukan ngigah. Nabinya Isra' Mi'raj bukan ngigah. Sahabat tu geger ke? Bahawa Nabi turun sampai kat subuh tu. Turun daripada langit terima semaya elok nun tu. Naik Mi'raj tu lah. Orang kafir musyrikin tu duk nanti belai-belai dah. Muhammad kan no. Muhammad lagi kan no ni. Nabi tu waktu dia kelik Mi'raj saat ni tu, sampai dekat kat subuh saat ni tu, Nabi kita duk serabut jugalah hati dia. Kalau ku royak demo-demo tak percaya cerak. Kira ulama katanya tempat Nabi duk tidur saat ni teh. Derah tak derah dia pergi nak Isra' Mi'raj saat ni pergi turun pula tu, bekas dia duk tidur duk panas lagi. Kalau kita royak kepada orang yang tak ada email ke apa tu, tak percayalah. Nabi serabut juga tu, belum pada dia klik Mi'raj tu serabut juga. Kalau kau royak ni dia mau nak percaya ke tak tahu. Suta sangat ya. Sampai tu musyrikin yang bantah tu. Ya berlawan dengan Muhammad tu, dengan Nabi Muhammad ya berlawan. Dia kata mungkin lah dah mak. Piya nak pergi sultan sekarang ni, jauh rak tu. Apa dah? Ambil sini, ambil di Mekah ni, nak pergi di Baitul Maqdis tu jauh dah. Tu naik langit pula, mu klik mai sultan tadi berapa minit. Apa week apa minit je. Gila dah Muhammad ni. Orang kafir duk kata kat Nabi Muhammad gila dah. Dosak dah mengigar kalau. Seolah kata gitu. Mengigar kalau. Lalu tu Tuhan jawab kepada Nabi Muhammad tu, afatumarunahu ala ma yara. Hei orang kafir musyrikin, adakah mu nak balas lagi? Hak Nabi Muhammad duk tengok waktu Isra' Mi'raj saya mu nak balas lagi ke? Tuhan jawab sendiri. Tuhan kata sendiri kepada kafir musyrikin. Pertama kali Abu Jahal, tak ada percaya Abu Jahal karut. Abu Jahal mula-mula asal kata dia bakak mari lakon mari tengok mamak nak bau apa dia. Soalan kata gitu. Dia kata ke Nabi Muhammad. Tu. Abu Jahal ni ngaruk dia. Hak kekal dalam neraka belakang. Abu Lahab, Abu Jahal yang belakang. Habis itu. Tengok lagi. Dan adalah keduanya Isra' dan Mi'raj tu pada malam yang satu. Pada malam yang satu, yakni pada satu malam. Tu pada malam yang satu, yakni pada satu malam. Bukan malam suku-suku dak. Naik semalam tu. Berlakunya Isra' Mi'raj ke atas Nabi saat ni tu. Nabi berjalan malam tu, semalam tu yalah. Bukan kata malam ni bermalam Isra' pula. Tak, bukan semalam. Tu dia semalam aja. Habis itu. Daripada Mekah.
Daripada Mekah, jadi Nabi Isra' Mi'raj tu mulai daripada mana? Daripada Mekah, yakni mulai daripada Mekah. Tu. Daripada Mekah, yakni mulai daripada Mekah. Tu. Lepas tu berlakunya Isra' Mi'raj saat ni tu bila? Dahulu daripada hijrah dengan setahun. Tu yang kecek lagu tu. Dahulu daripada hijrah, yakni hijrah Nabi dengan setahun. Maknanya berlakunya Isra' Mi'raj saat ni tu sebelum daripada hijrah Nabi setahun. Mana kata berlaku Isra' Mi'raj dulu. Cukup masa setahun Nabi kita hijrah beralih daripada Mekah hingga sampai di Madinah. Pada malam betul malam 27. Tu berlaku Isra' Mi'raj. Malam 27 umur Nabinya 53 tahun masa tu. Berlaku Isra' Mi'raj saat itu. Tulis situ sikit. Tulis betul dahulu daripada hijrah. Dahulu yakni berlakunya. Tulis betul dahulu tu yakni berlakunya Isra' dan Mi'raj itu belum daripada hijrah setahun. Yakni berlakunya Isra' dan Mi'raj itu yakni berlakunya Isra' dan Mi'raj itu belum daripada hijrah setahun. Belum daripada hijrah setahun. Itu makna dia. Apa tak? Belum daripada hijrah setahun. Malam 27. Malam 27 bulan Rajab umur Nabi 53 tahun. Berlakunya Isra' Mi'raj atas dia. Ini mula-mula nak masuk cerita dah ni. Mula-mula nak masuk cerita dah ni. Kau ni sedap sikit kau ni. Ni nak sapa 14 dada ni. Sapa gedak dah tahu. Habis situ nah. Kalau kita nak royak belai-belai tu dia tak sedap juga. Bagi tepuh sikit kita royak sikit-sikit kali. Bagi kita royak dulu awal ni bagi dapat tak sedap lah dengar dah. Mak kau Safir kata mari mari royak dah. Dah lah. Tengok kelak-kelak ni sedap lah. Kata setengah ulama. Kata setengah yakni setengah ulama. Kata setengah yakni setengah ulama. Yalah tak tu? Kemudian daripada mati Abu Talib dan Siti Khadijah. Kemudian dobit situ. Kemudian yakni berlaku Isra' dan Mi'raj itu kemudian. Kedai lagu tu. Tulis pada tadi. Kemudian yakni berlaku Isra' dan Mi'raj itu kemudian daripada mati Abu Talib dan Siti Khadijah. Siti Khadijah ni apa pada Abu Talib tu. Tu berlaku Isra' Mi'raj kat atas Nabi saat ni tu. Makna kata selepas daripada mati Abu Talib. Bahawa Abu Talib mati, Siti Khadijah bini Nabi pun mati. Lepas pada tu berlakunya Isra' Mi'raj. Siti Khadijah mati dah masa berlaku Isra' Mi'raj tu. Siti Khadijah ni Allah dah kalau kita royak cerita dia ke orang apa? Orang paling janguk, orang paling haisu kalau lo ni enggaklah. Orang paling janguk, orang paling kaya dalam Mekah. Lagi pula demo saat ni tu pakat kerencai belaka dia. Sebut kata Khadijah. Demo kerencai dia. Ya kaya, ya borah. Orang susah, ya tolong. Ni Siti Khadijah. Bujel boleh dengan Nabi tak tu kan? Siti Khadijah umur 40. Nabi kita umur 25 setengah katanya. Kata setengah 23. Duduk kilah ke mana dah tu. Tu lah alam lah. Nabi kita umur 25 boleh dengan Siti Khadijah umur apa? Umur 40. Tapi 40 Siti Khadijah bukan 40 learning. 40 learning ketiuk bih dah. 40 Siti Khadijah supaya umur 30 dah. Janganlah maknanya. Tapi lah ni banyak ujian kat apa ni Mak Ghazafir nak tak? Kat Tata tu bila-bila dah. Kat Jalan 3 sini pun ada juga. Dapat nak apa nak masuk sejik kono pun ada juga kono bujang-bujang banyak kono.
Jalan nak pergi kubur lagi. Hak tu bukan 40, 80 dah tu. Buat menama lah. Buat nanak boleh. Tu. Allah berlaku Isra Mi'raj dah. Nabi. Tapi akhirnya Siti Khadijah mati saat ni tu habis harta dia. Kata setengahnya Siti Khadijah mati saat ni tu kain kapel nak bungkus Siti Khadijah tu jahit. Tak seng dengan orang kaya tu yang kapel dak cucuk bermulih dengan Muhammad sasak Khadijah. Duk. Padahal Siti Khadijah saat ni tu Siti Khadijah tu dia gerbai harta dia kerana agama. Orang kaya dalam Mekah, dia mati tak ada perkara dia. Sehingga nak bukuh kain kapel waktu dia mati saat ni tu kena tapung. Kain tak ada. Nak beli pun duit tak ada. Habis harta dia. Tapi habis harta dia gerbai kerana agama. Kita habis harta kot lain. Tu Siti Khadijah. Gerbai harta dia untuk agamanya. Sehingga waktu dia mati masa nak kapel saat ni tu kain putih tu kena tapung. Jahit. Kena ambil hak ni mari takut nak jadi selah tu. Tu Siti Khadijah. Mana kata berlaku Isra Mi'raj saat ni tu selepas daripada mati Abu Talib. Selepas daripada mati Abu Talib dan matinya apa dah? Siti Khadijah. Abu Talib dengan Nabi jadi apa Abu Talib dengan Nabi Pak saudara dia lah. Pak menakil kita panggil belakang tu. Kamu dak balas tu. Bukan Abu Talib dengan Nabi jadi pak saudara. Yang ni kata dak pak menakil hak tu lah. Pak saudara, pak senakil. Pak nakil, pak saudara. Betul waktunya peristiwanya hak berlaku sebelum daripada Nabi nak Isra' sana itu Nabi duduk tidur di Haji Ismail tu. Haji Ismail ni dia duduk betul dengan selorang di selorang Kaabah. Baitillah tu ya ada 4 segi dah. Baitillah tu betul ya ada selorang tempat air turun. Berhujan turun mari duduk di atas tu ya tempat air hujan turun tu. Haji Ismail duduk betul tu. Tapi duduk jauh mana tu kita tak sagi tu. Ada cerita ulama duduk cerita lagu tu. Nabi duduk tidur situ. Tengok kau dapat tak sedap kau ya. Habis itu. Pada malam Isnain, nak baca besok situ. Pada malam Isnain. Yakni berlaku Isra' dan Mi'raj itu pada malam Isnain. Kedai lagu tu. Pada malam Isnain, yakni berlaku Isra' dan Mi'raj itu pada malam Isnain. Malam Isnain. Tepat berapa tu? Pada 7 lekor hari. Dia kecek lagu tu 7 lekor. Siap? Pada 7 lekor hari. Apa 7 lekor ni? Rekan ngaji dulu. Rekan ngaji kita ni dengan apa? Kata 2 kali. Masa dulu dulu sekali, duduk sini sekali, tak ingat. Kalau tak silap. Pada 7 lekor hari dah baik. Pada 7 lekor hari kedai lagi pun tak apa. Pada yakni berlaku Isra' dan Mi'raj itu pada 7 lekor hari. Yakni pada tempat 27 tu 7 lekor hari. Dalam budak cari makna tak temu lah. Pada 7 lekor hari bulan Rajab yakni pada tempat 27 bulan Rajab. Tunya berlaku Isra' dan Mi'raj. Masa tu. Berlaku Isra' Mi'raj tu malasna 27 bulan Rajab. Masa umur Nabi saat itu 53 tahun selepas daripada mati Siti Khadijah. Dan bapa menakil pak saudara dia nama Abu Talib tu. Habis itu. Dan tiada jatuh seseorang daripada anbiya yang dahulu-dahulu. Tu dia. Dan tiada jatuh seseorang. Kena kedai tu. Dan tiada jatuh seseorang, yakni tiada pernah berlaku. Tu tiada jatuh. Tiada jatuh seseorang, yakni tiada pernah berlaku bagi seseorang
Kedai balik nah. Tiada jatuh seseorang, yakni tiada pernah berlaku. Tiada biasa berlaku. Tu pernah saya kata. Bahasa dah sikit-sikit tu. Yakni tiada pernah berlaku bagi seseorang. Tiada biasa berlaku bagi seseorang daripada anbiya yang dulu-dulu. Daripada nabi-nabi yang dulu. Tak biasa berlaku. Yakni tak biasa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Di nabi lain tak biasa berlaku. Tak biasa timbul. Di nabi kita saja. Di nabi kita sorangnya berlaku Isra' dan Mi'raj. Ini yang panggil apa ni? Ni. Dah. Ini yang panggilnya apa dah? Perkara hak tu hewi kepada nabi kita. Lebihnya nabi kita daripada nabi-nabi yang lain. Berlakunya Isra' Mi'raj ke atas dia. Jadi hikmat ke apa tu? Hikmat boleh kata Isra' Mi'raj. Hikmat boleh Nabi Isra' Mi'raj saat itu. Hikmat dianya supaya Tuhan nak nabi kita tengok perkara-perkara yang pelik-pelik. Apa dah? Iaitu gambaran hak umat Nabi kita dok kijau di atas muka bumi ni dengan cara balas. Dah ni tak balas lagi. Hak kita dok buat masalah ni di atas muka bumi ni. Sikit lagi balasnya pasal mana? Kalau itu hikmatnya Nabi Isra' Mi'raj lagu tu. Tuhan nak nabi kita tengok benda hak pelik-pelik. Hak umat dia dok buat di atas muka bumi ni dengan cara balas tu buat lagu ni balas lagu ni. Sabit tu setengah daripada waktu Nabi dak Isra' Mi'raj sana Isra' sana tu duk berjalan naik borak sana tu. Nah, siapa kok tengah-tengah jalan sama tara nak sapa di Baitul Maqdis sana tu, Nabi tengok berbagai-bagai ada dengan jin Ifrit. Ifrit tu Ifrit. Jin Ifrit. Sikit lagi temu lelakan tu, jin Ifrit. Dia buat jamu. Tu dia buat jamu duk turut Nabi. Dah malaikat Jibril kata, Muhammad, ada lagi doa baca-baca aku hajar kat mu diingat ada tak lagi? Nabi kata ada satu. Perbuat nama lagi bacalah aku hajar dah hari tu. Nabi baca a'udzu bikalimatillahhi tammat kat belakang. Membaca tu menyemai jin Ifrit tu dah. Jin Ifrit dia tulis lagi tak jin Ifrit. Walaupun sedap lagi. Sama apa? Fikir masa apa sedap Isra' lagi pada Mi'raj. Isra' ni tengok banyak perkara jadi teluk-teluk nakal-nakal juga. Mi'raj ni Nabi naik terima semaya gitu ya. Sedap belaka lah maknanya. Sedap belaka. Dah habis dah tu. Dah habis. Kita tengok lain lah. Banyak perkara lagi. Habis itu. Kemudian katanya ni nak setak hak belah dada Nabi dah ni. Minggu dak pen lah. Minggu dak pen. Kata muallif afallahu anhu antara Nabi sallallahu alaihi wasallam pada baitillah, bukan pada baibillah tu, nak ta tu, pada baiti, nak huruf ta tu. Dia buat apa dak? Baibi dah, bukan baibi, bukan sebaidi dah mula timbul lah ni. Pada baitillahi di dalam hijr, baca hijr jangan baca hajar, di dalam hijr berguling di atas lambungnya yang kanan antara dua kaki bapa mudanya dan anak bapa mudanya. Nabi dak celah hak sungguh ti bukan dua kaki tu, dua orang laki-laki. Tak apa tu kita kau bahas mula. Kata muallif afallahu anhu wallahu a'lam bissawab. Ambil sini sedap dah ni. Kau gira lah. Dan nak setak dah. Dia panggil peristiwa sebelum Nabi nak Isra'. Perkara hak berlaku sebelum daripada Nabi kita nak Isra'. Nak berjalan malam daripada Mekah di Masjid Haram tu hingga sampainya di Baitul Maqdis. Gapo hak belum pada tu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rabbana a'tarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina taubah tagsil li kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlan wa judan manna biktisabin minna bil mustafa rasuli nuhza bi kulli suli Shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tashisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi hamdan kasiran daim mahabbatin nasaim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.